أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu dalam siri perlis mengaji bersempena dengan tempoh kawalan pergerakan. Mudah-mudahan kita mendoakan agar seluruh rakyat Malaysia dapatlah mematuhi tempoh kawalan pergerakan yang dikenakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah, seperti yang saya telah pun maklum kepada tuan-tuan sebelum ni, ada satu kitab yang saya bawa, iaitu Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Dan yang baru-baru ni juga saya ada membacakan kepada tuan-tuan, iaitu kitab Al-Kabair. Jadi saya akan maklum kepada tuan-tuan, sekiranya bertembung ataupun dalam satu hari itu ada kuliah saya petang dan juga malam. Macam hari ini saya ada dua. Saya ada petang ni dan juga saya ada malam ni, dan malam ni saya akan baca Al-Kabair lah, kitab dosa besar karangan Imam Az-Zahabi, yang mana kita akan relate dengan dosa besar yang ada kaitan dengan tempoh kawalan pergerakan berkaitan dengan bencana COVID-19 ini. Dan juga pada tengah hari ni, petang ni, saya akan membacakan kepada tuan-tuan kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana telah pun kita selesai perbincangan berkaitan dengan fizikal baginda Nabi SAW. Dan pada hari ini kita akan ceritakan bab yang kedua, iaitulah bab ma jaa fi khataman nubuwah. Bab membicarakan berkaitan dengan khatam, yakni tanda kenabian baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang pertama untuk kita pada petang ni, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata As-Sa'id bin Yazid, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna ibna ukhti waj'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Wada'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين الكتفين فإذا هو مثل ذر الحجلة." Atau kama qal, daripada Abu Sa'id bin Yazid, dia berkata, makcik aku satu hari dia mengajak aku untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, rasa macam orang ajak pergi makan kenduri. Sebab makcik dia ni ajak dia pergi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Kita ni ajak, jom kita pergi jumpa tokai kedai, jom kita pergi jumpa ni. Tapi tuan-tuan, pada zaman Nabi, mereka ni adalah sebaik-baik zaman, semulia-mulia manusia antaranya yang hidup pada zaman Nabi SAW. Makcik dia ajak, jom kita pergi jumpa Nabi SAW. Kemudian makcik dia berkata, ya Rasulullah, inna bana ukhti waj'un. Sesungguhnya anak saudaraku ni, yakni Sa'id, yang sedang cerita adalah Sa'id bin Yazid ni, dia sedang sakit. Makcik dia kata. Kemudian Nabi SAW famasaha ra's. Dia kata, Sa'id bin Yazid ni dia kata, Nabi SAW kemudian mengusap kepala aku. Kemudian mendoakan keberkatan untuk aku. Wada'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi. Kemudian Nabi SAW mengambil wudu. Kemudian tuan-tuan, dan aku, yakni Sa'id bin Yazid, aku minum daripada lebihan air wudu Nabi SAW. Tuan-tuan, hari ni ada orang buat gitu? Ada. Tapi dia berwudu guna air susu. Kalau tuan-tuan tengok, mungkin pada awal 2000, saya tak ingatlah secara tepat-tepatnya bila tarikh dia, pada awal 2010 ataupun 2000 lebih kurang begitu lah. Kita tengok di Batu Cave ada orang, kononnya macam dia ambil wuduk lah, dia basuh kaki, dia tak ambil wuduk lah kan. Dia basuh kaki, dia basuh jari-jari anggota-anggota dia. Lepas tu ada orang minum. Orang minum ni kononnya nak ambil keberkatan. Bukan kata Nabi, yang ni Tuhan, kerajaan langit. Ni kita risau juga ni. Jadi yang ni ada keberkatan yang mengalir daripada baginda Nabi SAW.
Wa qumtu khalfa zahri. Kemudian Sa'id bin Yazid dia kata, aku bangun lepas ada aku minum air daripada bekas wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belen tu. Aku minum, kemudian aku berdiri di belakang badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ila al-khatim baina katifai. Kemudian aku, macam kita kata perlih, kita kata ni jeluh, jengok, tengoklah kan. Dia kata apa? Fa nazartu, aku melihat ila al-khatam, kepada tanda baina katifai, di antara bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mislu dzirral hajalah, dan ianya adalah seperti dzirral hajalah. Dzir ni tuan-tuan, kalau kita terjemah sebiji, maksud dia adalah butang. Zir ni butang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan sahabiyah, menjawab persoalan sahabat, bolehkah kalau kami ni nak semayang mengenakan sehelai kain? Satu kain ni nak pukul rata semua, tutup pada atas sampai ke bawah. Ada hak tu ya. Jadi Nabi SAW jawab, awalikullukum thawban. Adakah kamu semua ni pakai ada dua helai baju? So menunjukkan Nabi tahu apabila sahabat yang memang ada, sahabiah yang memang ada sehelai saja pakaian, dia mayang menggunakan sehelai saja pakaian. Tetapi yang penting, yang wajibnya tuan-tuan, tutup aurat. Bukan nak kira pakai telekung, pakai anak tudung, kalau pakai anak tudung pun rambut jengoi terkeluar, lepas tu pakai telekung pun jarang dan sebagainya. Tak ada faedah, tak ada pensyariatan yang sebenar yang Islam nak, iaitu menutup aurat. Jadi Nabi kata, awalikullukum sauban, awak hampa semua pakai ada dua helai baju ke? Dalam arti kata lain, Nabi nak bagi tahu, ya boleh pakai auzir walau bisyaukah. Nabi kata apa? Dan kenakanlah azirhu walau bisyauka, kamu buatkan ianya sebagai butang ataupun kancing walaupun menggunakan duri. Maksudnya kita tenun duri itu, kita untuk orang perempuan lah, maksudnya bila dia letak tu, dia tenun dengan duri tu supaya kain tu melekat, kain tu tidak, bahasa perlih kita panggil kata apa, gelongsok, lorot turun ke bawah ni, dia tak jatuh. Jadi lekat. Sebab apa? Sebab dia dah sulam dengan duri. Tuan-tuan, dalam hadis ni, Sa'id bin Yazid dia kata apa? Fa idza huwa mislu dzir al-hajalah, dan ianya seperti dzirru, iaitu butang yang besar. Satu butang yang besar, satu butang baju yang besar. Iaitu perkataan rizun juga menyatakan, sebahagian ulama menyatakan rizun. Rizun ni bermaksud telur. Sebab ada dalam riwayat yang lain menunjukkan macam bentuk telur, satu butang yang besar berada di belakang badan baginda Nabi SAW. Kita lihat hadis yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis daripada Jabir bin Samurah, dia berkata, "Ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baidatil hamamah." Aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu baginda Nabi SAW. Iaitulah dia ni macam apa tuan-tuan? Macam benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Dia ni pula kata macam telur. Yang tadi kata macam dengan butang. Tuan-tuan, apa-apa pun yang disebut oleh para sahabat, yang disebut oleh baginda Nabi SAW, tuan-tuan, mereka ni, terutamanya baginda Nabi SAW, iaitulah manusia yang paling baik di atas muka bumi. Para sahabat, khairul qarni, Nabi sebut sebaik-baik kurun adalah kurun aku, iaitu sahabat-sahabat yang tinggal bersama dengan aku. Maksud saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, walaupun cara cakap itu berbeza, adakah dia melihat perkara yang berbeza? Sama sekali tidak. Dia melihat perkara yang sama. Belakang Nabi ada satu ya. Belakang ni bukan ada dua, ada satu ya. Tapi cara tafsiran masing-masing. Kawan ni dia pernah tengok yang tu, kawan ni dia pernah tengok yang ni. Cara nak kita kata mengeluarkan kata-kata tu, dia yang terlintas dalam kepala dia kata lagu tu. Yang ni dia terlintas dalam kepala dia kata lagu ni. Contoh saya nak beritahu dekat tuan-tuan, iaitulah ketika mana Nabi SAW bila dia naik Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikata bila dia naik ke tingkat yang paling atas, apabila dia melihat pokok Sidratul Muntaha, apa yang Nabi kata? Nabi kata dia punya daun dia macam apa? Telinga
telinga gajah. Tuan-tuan pernah tengok ada dam bentuk telinga gajah? Mungkin dari segi bentuknya mungkin boleh jumpa. Tapi apa yang Nabi nak beritahu adalah ianya satu saiz yang begitu besar. Telinga gajah. Saiz yang begitu besar. Takkan Nabi nak kata, bentuk telinga, bentuk daun yang aku tengok pada pokok itu sama macam dengan telinga kucing. Sedangkan Nabi lebih kerap lagi tengok kucing. Berapa kali sangat gajah, berapa kali sangat banyak gajah mai ke Mekah, mai ke Madinah. Nabi pernah serempak, Nabi pernah perasan. Tapi Nabi sebut macam dengan gajah. Pasal apa tuan? Gajah ni satu fizikal yang besar. Telinga dia pun nampak bulat besar. Nabi kata macam tu. Kemudian Nabi kata, buah dia, Nabi sebut kal-qilal. Besar dia macam labu. Tuan-tuan jangan bayang pokok tu. Nanti tuan-tuan lukis sebatang pokok. Lepas tu tuan-tuan buat ranting-ranting, dahan, daun. Tuan-tuan lukis. Telinga gajah. Lepas tu buah dia duduk ada tangkai sikit. Tuan-tuan lukis pula buah labu. Tuan-tuan gambarkan. Ini adalah hadis sahih. Nabi cerita pasal pokok Sidratul Muntaha. Salah. Sebab yang Nabi habaq itu adalah gambaran. Nabi nak beritahu kata saiz dia besar. Nabi nak beritahu kata buah dia besar. Buah besar ni Nabi nak kata buah anggur ada. Kan? Buah apa lagi yang ada? Buah yang kecil-kecil. Tapi Nabi nak bagi tahu buah yang besar itu adalah buah labu. Adakah betul sama besar dengan buah labu? Wallahu ta'ala alam. Jadi nak bagi tahu saiz. Dan begitulah juga dengan sahabat. Tadi dia beritahu macam dengan butang. Dan dalam riwayat Jabir, dia menyatakan ghuddatan hamra. Ghuddatan ni tuan-tuan, iaitulah benjol. Dia macam ada timbul isi sikit. Kalau tuan-tuan pernah tengok mungkin kadang-kadang kita ada kawan ke kenalan ke siapa-siapa yang mungkin dekat badan dia, dekat muka dia, dekat anggota mana-mana dia tu, dia ada macam kulit dia color lain sikit. Pipi ni color putih, color koko, color apa ni, tiba-tiba dia mungkin dia ni lahir-lahir dia memang ada tanda lahir dia tu, dia naik isi. Dia naik isi dia lebih. Dekat isi dia lebih tu, dalam hadis ni tak ada cerita pasal bulu. Nanti ada cerita pasal bulu. Maksud dia apa? Dekat tempat khatam nubuah Nabi SAW, kita boleh buat ringkasan nanti. Dia ada naik timbul sikit, dia berbentuk bujur dan dia ada bulu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini kata Jabir bin Samurah, misla baidatil hamamah, iaitulah dikatakan macam bentuk telur burung merpati. Saiz dia. Color apa? Color dia kata tadi macam color merah sikit. Tuan-tuan pernah tengok telur color merah? Sepanjang hidup ni takat-takat tengok ni habis kelam color ni telur masin lah. Tu pun color hitam, basuh-basuh putih apa tu ya. Nak habaq kata walaupun dalam hadis ni dia hanya menggambarkan fizikal yang dia nampak pada badan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat hadis yang seterusnya. Daripada Ibrahim bin Muhammad, iaitulah dia ni berketurunan daripada Ali bin Abi Talib, karamallahu wajhah. Dia berkata, kana Aliun iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Dikatakan oleh Ibrahim bin Muhammad ni, apabila Ali bin Abi Talib dia menceritakan tentang sifat baginda Nabi SAW, dia akan cerita dengan begitu panjang, detail pasal Sayyidina Ali pernah tengok Nabi. Maka Sayyidina Ali cerita sampai selesai dan dikatakan antara yang dia sebut iaitulah wa baina katifaihi khataman nubuwah, dan di antara kedua bahu baginda Nabi itu ada khataman nubuwah, tanda kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan baginda adalah penutup kepada para nabi-nabi. Maka selepas Nabi, tuan-tuan, selepas Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi mana-mana nabi selepas itu. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok masyarakat Melayu, saya tak tahulah pasal saya tak duduk sangat di negara lain. Duduk mengaji di luar pun tak berapa nak lama lah, lebih kurang 7 ke 8 tahun. Tapi nak bagi tahu apa tuan-tuan, di luar ni saya tak tahu kok ada, tapi saya tak dengar yang mereka ni mengaku depa ni nabi. Yang mereka ni mengaku Tuhan, tapi duduk di belah Malaysia ni tuan-tuan.
Ada yang mengaku Nabi, ada yang dia teringin nak mengaku sebagai Tuhan. Yang tu paling power sekali. Jadi kita risau. Sebab dah memang jelas. Dah dikatakan Khataman Nabiyyin. Dia adalah penutup kepada segala Nabi. Maka tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat hadis yang seterusnya. Iaitulah daripada Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, dia berkata kepada Ilba' bin Ahmar. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Zaid, unnu minni famsah dhahri." Famasahtu dhahrah, fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatim. Qultu, "Wa mal khatam?" Qala, "Sya'arat mujtami'at." Tuan-tuan, tadi saya sebut dekat tuan-tuan, hadis yang pertama dia cerita pasal butang. Tuan-tuan tengok jari saya butang, bulat. Okey, butang bulat. Kita tengok hadis Jabir bin Samurah, dia kata apa? Macam telok burung merpati, dia pergi jadi bujuk. Daripada bulat itu dia pergi jadi bujuk. So, dia tak lari jauh lah. Dia taklah seorang tu kata, "Dok, bentuk dia ni sebenarnya 3 segi." Dalam riwayat lain pula. "Dok, bentuk dia sebenarnya memang macam tanduk. Dia satu kok ni, satu kok ni, tanduk. Macam dengan kurungan." Tak ada, tapi menampakkan satu bulat, satu lagi bujur. So dia dekat-dekat. Kawan ni mungkin nampak lagu tu, kawan ni mungkin nampak secara detail, secara jelas. Maka ini hadis daripada Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, dia berkata kepada Ilba' bin Ahmar ketika mana Nabi SAW kata kepada dia, "Ya Aba Zaid, adnu minni famsah zahri." Wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badan. Dan Nabi pun kadang-kadang dia rasa gatal ke, kadang-kadang dia minta sahabat tolong urut sikit ke, sahabat tolong pegang ke apa ke. Manusia. Innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Nabi secara jelas menyebutkan kepada kita, aku adalah manusia sama macam kamu. Hanya saja melainkan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada aku. Tuan-tuan, Nabi ni dia tahu tak perkara yang gaib? Nabi SAW sama sekali tak tahu perkara yang gaib, melainkan Allah bagi tahu kepada Nabi. Kalau Nabi boleh tahu perkara yang gaib, Nabi akan terselamat daripada makan daging yang telah pun diracun oleh seorang perempuan, sehingga dikatakan oleh Nabi sampai nak mati pun Nabi rasa kesan racun tu masih lagi berbaki, masih lagi terasa dalam tubuh badan baginda Nabi SAW. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi tak buat benda tu. Baik tuan-tuan. Jadi dia kata, mai dekat dengan aku, famsah zahri. Garu sat belakang, usap sat dekat belakang. Famasahtu zahrah. Maka aku pun usap belakang badan Nabi, aku pun pegang belakang badan Nabi SAW. Fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatam. Maka sampailah waqa'a ni jatuh. Waqa'a ni jatuh pi dekat situ. Maka sampailah tangan aku, terkenalah tangan aku, jatuhlah tangan aku pi ke bahagian anggota badan Nabi SAW, al-khatam, iaitulah tempat yang ada tanda di tengah-tengah belakang Nabi SAW. Qultu wa mal khatam. Kemudian Abu Zaid ni pun bertanyalah, Al-Ba' ni pun bertanya, khatam tu apa? Qala sya'aratun mujtami'at. Al-Ba' bin Ahmar ni dia bertanya kepada Abu Zaid, apa dia khatam yang kamu sentuh tu? Maka dia pun beritahu, iaitulah tanda kenabian baginda Nabi SAW, sya'aratun mujtami'at, iaitulah gumpalan-gumpalan rambut. So menunjukkan dekat situ dia macam ada sedikit bulu-bulu halus, rambut-rambut. Dia macam kita kata gini lah tuan-tuan. Kat sini ni, untuk tuan-tuan mudah tengok. Tuan-tuan jangan duk bayang tang ni pula. Kat sini ni, kulit saya kali ni, tiba-tiba saya ada macam orang ni, tengah-tengah dia ada tumpuk hitam. Kat tumpuk hitam tu, bulu dia lebih lebat lagi daripada bulu tangan ni. Orang ni dia ada merah kata ni, dia ada putih kata ni, dia ada hitam kata ni, lain daripada kulit asal dia tu. Kemudian dia mengeluarkan sedikit bulu yang lebih lebat daripada tang lain. Jadi sahabat, iaitulah Al-Ba' ni, maafkan saya, Abu Zaid ni, dia yang pegang. Kemudian dia pun berkata kepada
ilma, iaitulah sya'arat mujtami'at. Ianya merupakan gumpalan, himpunan-himpunan bulu. Dia kata himpunan bulu pula. Jadi ini adalah hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada hadis yang panjang sikitlah, hadis hasan. Hadis ini sedikit panjang, tapi tak apalah, saya cari hadis yang lebih pendek sikit untuk tuan-tuan. Baik. Kita lihat. Dalam hadis ni dikatakan oleh Abu Nadrah Al-Awaqi, Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani khatam an-nubuwah. Faqala kana fi dharihi bad'atan nashidah. Aku bertanya kepada Abu Sa'id, Abu Nadrah Al-Awaqi, dia bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkaitan dengan tanda kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanda kenabian yang ada di belakanglah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri dia menjawab, tanda kenabian yang ada pada bahagian belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah bad'atan nashidah. Bad'ah ni tuan-tuan, daging. Bad'ah, daging. Nashizah iaitulah timbul, iaitu daging yang timbul. Jadi sebab tu saya awal-awal tadi saya sebut dekat tuan-tuan, iaitulah bila kita nak rumuskan, dia merupakan satu timbunan daging yang color dia lain sikit daripada color yang asal kulit itu. Kemudian dia berbulu-bulu halus, dan dikatakan dalam riwayat juga ada menampakkan macam color-color tu. Color apa? Color merah sikit. Tadi saya sebut dekat tuan-tuan, kulit kita color ni ada color hitam, ada color putih, ada color merah. Tuan-tuan jangan duk faham color merah tu color merah macam bunga ros pula. Color macam bini yang tuan-tuan duk berkenan nak pakai baju, nak pergi beraya, nak makan kenduri tu. Taklah lagu tu, tapi merah pada manusia lah tuan-tuan, logik-logiknya kan. Color-color yang sesuai, yang cantik, yang tidak menampakkan kata dia ni kalau kita nampak kalau ni, kita pun takut, naik seram, tuang balik habis lari ke rumah. Tu bukan. Yang tu sehingga menyebabkan keluarnya sifat seorang nabi itu, sehingga bila kita tengok dia, kita lari pada dia, maka tak tercapai tujuan Nabi SAW yang Allah cipta. Nabi ni adalah untuk dia tabligh, dia sampaikan apa ilmu yang ada pada dia yang Allah bagi kepada masyarakat, kepada umat-umat dia yang berada di sekeliling dia. Tapi malangnya Nabi tu bila pi orang tahu sifat fizikal dia, orang lari. Seperti mana cerita yang kita duk banyak dengar pasal Nabi Ayub. Maka yang tu panjang lagi lah kalau nak cerita pasal yang sahih, yang tepat, yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub AS. Tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mungkin akan bacakan hadis yang terakhir pada pagi ini, pada petang ni. Dan banyak sangat, kadang pagi, kadang petang, kadang malam, jadi tukarlah. Pada petang ni kita akan bacakan hadis yang terakhir, iaitu hadis daripada Abdullah bin Sarjis. Dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi urid فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الختم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ini daripada Abdullah bin Sarjis, dia berkata, aku bertemu dengan Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya yang lain. Kemudian aku berjalan mundar-mandir di belakang baginda Nabi SAW, duduk jalan macam kita lah tuan-tuan. Ada orang buat kenduri, kan? Tapi orang tu tak panggil kita. Kita ni duk pi, duk pusing, duk lalu, duk bagi nampak, duk jengoi, duk tengok dulu tu. Jadi kawan hak kata, dia ni rasa kan lagu-lagu lapak dia ni. Mai jemput. Macam itulah Nabi SAW bila dia duduk dengan para sahabat, sahabat kibar.
Kemudiannya datang Abdullah bin Sarjis. Bukan nak kata Abdullah bin Sarjis ni kecil, tapi tidaklah semua sahabat ni hebat-hebat belaka. Cuma nak kata yang utama ni. Jadi Abdullah bin Sarjis, dia duduk lalu belakang badan Nabi. Dia pusing 2-3 round. Fadurtu hakadha min khalfihi, aku pusing banyak-banyak kali di belakang Nabi SAW. Fa'arafa alladhi urid, maka Nabi pun dia macam faham apa yang aku inginkan. Kemudian dikatakan fa'alqa rida an zahri. Kemudian dengan itu Nabi SAW melepaskan selendang yang menutup belakang badan Nabi SAW. Nabi pun macam tahu, kawan ni lagu nak tengok badan aku. Kawan ni lagu nak tengok khatam nubuwah. Para sahabat, Nabi bagi tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang saya sedang ceritakan dekat tuan-tuan, iaitu yang saya sedang ceritakan dekat tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa? Kerana kalaulah perkara ini para sahabat tak nampak, para sahabat tak boleh cerita dekat tabi'in, seterusnya tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in dan sebagainya, sampailah ke kita. Macam mana siapa nak cerita? Imam At-Tirmizi pun tak boleh nak buat buku ni, tak boleh nak meriwayatkan. Jadi sebab tu Nabi faham, Nabi tahu para sahabat nak meriwayatkan, nak mengambil sesuatu benda yang baik daripada baginda Nabi, hatta kepada sifat fizikal, bentuk. Sahabat nak bercerita kepada kita ke semua pada hari ini, dan kerana itu Nabi faham, Nabi buka selendang tu. Nabi alihkan selendang tu, kan? Yang menutup badan baginda Nabi SAW. Kemudian dia kata, faraitu maudi'al khatam ala katifai. Aku dapat melihat letak tanda kenabian yang berada di antara bahu Nabi SAW. Mislul jum'il haulaha khilan. Iaitulah mislul jum'i. Jum'i ni apa? Segenggam tangan. Macam segenggam. Dia nampak lagu besar pula lah. Point dia nampak lebih kurang tu. Tuan-tuan, kalau kita tengok genggam. Genggam ni bentuk apa? Nampak macam bentuk petak. Tapi kalau kita nak buat ni, bentuk dia macam kita nampak ada sedikit bujur. Genggaman ini. Genggaman tangan kita. Tak apa tuan-tuan. Tak payah duk bincang pasal bentuk bujur ke apa ke. Poin dia kita nak bagi tahu ada tanda khatam nubuwah belakang baginda Nabi SAW. Okay. Kemudian dia kata mislul jum'i haulahal khilan, dan dikeliling dia tu macam ada sedikit bintik-bintik kehitaman seperti kumpulan. Khilan ni apa dia tuan-tuan? Khilan ni ka'annaha sa'alil, iaitulah macam jerawat. Sa'alil ni kalau kita terjemah dia macam jerawat. Dia macam ada bintik-bintik. Kan dekat muka kita ni cantik elok tu, tiba-tiba ada bintik ni kita panggil jerawat. Kadang-kadang ada orang panggil apa, saya nak sebut pun tak tahu, blackhead ke whitehead ke apa, dia macam timbul. Bukan nak kata Nabi kotor, tidak. Dia itu tanda belakang badan Nabi itu dia ada macam tu. Faraja'tu hatta istaqbaltu. Kemudian sebelum aku pulang, aku menghadap baginda Nabi SAW dan aku berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni kamu. Kemudian Nabi SAW juga kata apa? Walaka, dan begitu juga dengan kamu, semoga Allah mengampuni kamu. Jadi para sahabat yang berada di situ bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, adakah Rasulullah SAW memohon keampunan buat kamu? Maka Abdullah bin Sarjis menjawab, ya, begitu juga dengan kamu semua. Maka kemudian Abdullah bin Sarjis membacakan ayat, iaitulah ayat daripada surah Muhammad ayat yang ke-19, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita nak minta doa ni tuan-tuan, dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau kita nak minta doa, minta pengampunan untuk diri kita, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mintalah kepada mukminin dan juga mukminat, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang akan datang, orang-orang yang sesiapa saja yang apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buat konklusi di sini berdasarkan hadis-hadis yang telah pun kita baca, iaitulah dapatlah kita mengetahui dan mempelajari bahawasanya tanda kenabian baginda Nabi SAW yang pertama iaitulah berada di belakang badan Nabi, dan yang kedua ianya berada di antara kedua bahu baginda Nabi SAW, dan yang ketiga ianya adalah berbentuk lebih kurang bulat, bujur ke apa ke, kerana seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Sarjis dan sebagainya, Jabir bin Samurah dan macam-macam sahabat lagi menceritakan, dan seterusnya iaitulah dikatakan ianya juga mempunyai timbunan daging, dan yang kelima ianya juga menimbulkan sedikit-sedikit gumpalan-gumpalan rambut pada tanda di belakang baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan
apa yang kita ambil sedikit sebanyak pelajaran daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun dikarangkan oleh Imam Tirmizi. Mudah-mudahan kita mendapatlah kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri fizikal baginda, dan kita bertambah kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pada petang ni, saya sebelum nak menangguhkan kuliah kita, ada sedikit pesanan yang pihak Perlis Mengaji minta untuk kita sampaikan, iaitulah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tengok di sini, duduklah di rumah, stay at home, duduk di rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners dan juga Perlis Mengaji. Hashtag ni semua ni hashtag ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolonglah patuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, Kawalan Pergerakan ini dapatlah menurunkan kadar penularan wabak COVID-19 ini, mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.